Assalamualaikum, Si Furian. Apa kabar? Apakah perkembangan terbaru anda semasa panjang seminggu ni? Kita bersambung lagi kita punya PKP. Kalau nak tanya boleh tanya. Nak tanya apa-apa. Dah ada dah ada pertanyaan tu, Hafiz. Apa yang sesuai design untuk corporate? Apa ciri-ciri dia? Menarik soalan ni. Apa ciri-ciri corporate? Biasa corporate ni kita nak kena tahu dia punya apa tu, identity dia. Dia punya identity dia, dia punya brand color dia ataupun corporate color dia, dan juga dia punya elemen-elemen pasal corporate tu. Jadi benda ni sebenarnya boleh dapat daripada dia punya corporate identity manual kalau ada. Sepatutnya ada lah. Kalau tak ada dan kita nak kena create untuk diorang. So kalau company tu company IT, so kita kena letaklah elemen-elemen yang berkaitan dengan IT, dengan digital. Dan warna tu kena sesuaikan dengan warna yang diorang diorang nak imagekan. Diorang nak nak orang tengok diorang ni orang ramai tu, audience tu nak tengok dia punya warna tu warna apa. Biasanya kita dapat daripada warna logo lah ataupun warna image. Tapi logo pun kadang-kadang logonya satu warna, tapi dalam dia punya complementary colour dia sometimes ada lagi beberapa warna-warna yang kita boleh gabungkan. Boleh Hafiz, boleh faham Selalunya kalau corporate ni dia suka yang clean design. Dia tak ada macam terlalu manipulation sangat ataupun terlalu macam futuristic sangat. Okay, dia biasa clean design. Apa tanya ni? Liana, kalau logo banyak warna, nak letak corporate identity warna berbeza ke? Dia boleh kita combine. So that's why kita belajar design ni, kita ada colour combination. Colour combination ni kita kena belajar lah. Dia ada yang harmoni dia macam mana. Harmoni combination tu macam mana. So biasanya kalau kombinasi colour tu dia dah, kalau orang pandai buat logo, dia punya warna tu dah harmoni. So kita designer ni mungkin kita boleh boleh expandkan sikit lagi dia punya colour combination tu. Satu website yang saya suka untuk dapatkan colour combination adalah coolers.co. So you all semua boleh pergi dekat coolers, coolors.co. coolors.co. Boleh try. Coolers ni menarik. Nak masuk kursus. Yes, kita ada hujung minggu ni kita ada sesi Photoshop dengan Illustrator level 0. Masih lagi ada kekosongan, boleh join. Dan minggu seterusnya kita ada kursus online mereka logo design menggunakan Illustrator. So siapa nak join kursus boleh join, ataupun siapa yang ada kawan-kawan yang rasa macam memerlukan boleh join. RM89. Kelasnya panjang sikit dari pukul 9 pagi sampai 6 petang. So banyak benda nak kongsi tu. Tapi dia levelnya 0 je. Level 0 maksudnya siapa-siapa yang tak ada pengalaman boleh join. So just join je lah, santai-santai je kan. So siapa yang nak advance sikit mungkin tunggu topik yang seterusnya ataupun tajuk seterusnya. Saya dah sediakan satu tajuk yang up sikit untuk yang 0 untuk Illustrator. Kita ada reka logo. 2 tajuk saya bagi, reka logo yang asas dengan reka logo yang special sikit menggunakan golden ratio. Hafiz, soalan lagi kalau selain Freepik, sumber apa yang kita boleh dapat lagi secara percuma? Okey, Freepik ni famous lah. Freepik ni antara tempat yang dia punya resource dia tu sebenarnya banyak yang best juga sebenarnya. Nak kata nak compete tu payah juga. Tapi yang lain-lain tu boleh carilah macam dekat yang free macam Vectizi. Saya kalau nak share pun banyak-banyak pun sebab kita orang ada subscribe yang premium juga. So Freepik adalah option satu lagi. Yang premium memang kita pakai Envato. Kita subscribe Envato. Bayar je lah setahun 1,000 kot macam tu. Apa ni, kalau ada pengalaman tapi nak belajar advice sikit boleh ke? Boleh je. Ada je orang yang datang, dia join kursus kita, dia ada sikit-sikit basic, tapi bila dia join walaupun basic, kita punya team kita ni suka je share yang benda-benda yang
walaupun zero, tapi ada je rahsia-rahsia yang akan dia sharekan. Mungkin you all dah pernah guna tapi tak pernah jumpa benda tu. Ada trik-trik yang kita rasa macam lebih efisien lagi. Okay. Tu macam Puan Syuhada kita kata best belajar dengan Sifu. Saya tunggu next PhD. Kita dekat teamsifu.com ni, kita rasa kita suka ajar benda-benda yang mempercepatkan kerja. Siapa yang pernah join dia tahulah kita suka ajar benda-benda yang shortcut dia, ataupun trik atas trik kan. Mungkin you all dah tahu trik tu, tapi kita bagi sikit lagi, kita up sikit lagi. Dah tahu okay, kita bagi. Dah tahu tak yang ni pula. Okay. Ya, biasanya yang lebih kita panggil dia, kalau kita guna untuk buat kerja tu lebih efisien lah, lebih siap nak siapkan kerja tu lebih cepat lagi. Okay, siapa yang ada join duk belik-belik Clubhouse Clubhouse. Saya tak adalah nak aktif sangat dekat Clubhouse tu, cuma duk testing, duk tengok perbincangan yang menarik-menarik. Ramai juga geng-geng kreatif kita yang buka room untuk berbincang-bincang pasal kreatif, apa yang kita boleh buat semasa PKP ni. Okay, so dia ada bincang lah, dia ada speaker-speaker, dia boleh berbincang-bincang. Open mic lah kiranya kan. Dia open mic, siapa sembang boleh sembang. Ada moderator. Yang tak ada moderator, sembang je lah macam mana pun. Kan? So satu benda yang menarik, cumanya yalah, dia santai. Kita boleh sembang-sembang sambil buat kerja, pasang earphone, dengar orang cakap. Kadang-kadang kita tak join pun, kita just dengar je orang cakap. Ada juga ilmu-ilmu yang saya dapat. Ilmu pasal bisnes, ilmu pasal Shopee lah, Grab, Food Panda, pasal macam-macam lah, macam-macam benda ada. Syabil Badr, macam mana nak join kelas Sifu? Okay, dekat dalam kita punya IG feed ni, kita ada 2 poster. Boleh tengok dekat poster tu ada link ada link untuk kelas kita Illustrator dengan Photoshop hari Sabtu dengan hari Ahad ni. Boleh klik dekat link tu dan daftar buat pembayaran. Kita jumpa hari Sabtu dengan Ahad nanti. Puan Syahda, semalam nampak Sifu upgrade Android anak. Saya suka conteng. Jadi bila saya tengok anak saya conteng-conteng tu, saya rasa macam okay, nak colour lah, kita upgradekan dia punya lukisan tu. Okay. Rajin jugalah saya buat. Kadang-kadang ni bila saya tengok design, bukan design lah saya suka bagi anak saya kertas dengan pensel. So dia lukis. Dia dah conteng-conteng je lah. Kita tengok dan lepas tu kita ajar lah dia sikit macam nak lukis. Lepas tu kita tambah sikit lagi kan. Aja hibur-hiburkan anak. Siapa lagi ada ni? Firdaus ada. Firdaus Absolute Fit Dia sebenarnya baru habis recording video ni. Tengah buat satu video. Ada klien beli kita punya konten, tengah buat record. Dah record. Adalah nak habis recording ni. Sambil-sambil tu record video untuk YouTube. So sambil-sambil tu buka lah live IG sekali. Firdaus, hai. Busy sikit Firdaus, nak layan kau punya job tu. Aduh, tempat tak boleh masuk. Ada banyak lagi kerja ni. Nanti aku sembang kau Siapa ni? Jan Doherty. Bang, buat live crowd sikit, share perasaan designer. InsyaAllah lah, kita try lah seminggu sekali. Ni boleh. So kalau you all nak bersembang-sembang, boleh bersembang. Nak luahkan perasaan, saya boleh layan. Kita sembang perasaan ni. Kalau duduk dekat Clubhouse ni, ramai designer yang bersembang pasal apa orang kreatif boleh buat masa kena kurung lockdown ni. Ada yang kata income-nya terganggu. Ada pula yang kata okey je, tak terganggu pun, makin banyak lagi ada. Firdaus, bang, ni live dari OBS ke dari IG direct? Ini kita live daripada OBS. Kita live dari OBS. Sebenarnya tengah live ni dan juga tu soalan Fikri tu bagus juga kan. Sebab saya tengah test kamera ni, kamera baru. Saya beli kamera Sony ZV-1. ZV-1. Okay. Dan kita link itulah ni guna OBS ke IG. So boleh letak logo. Ada logo, ada nama kat sini. Okay. Tapi itulah macam kawan kita Firdaus ni, dia buat gym Gym tak boleh buka Gym tak boleh buka, tapi
Dia dah start buat konten, konten dah masuk YouTube kan. Padu tu nanti insyaAllah. Zaman sekarang ni kita ada banyak saluran. Kalau macam itu hari pun rasanya dalam last kita punya IG live ada yang tanya pasal dia nak buat design ke nak buat karya ke dan sebagainya. Yalah, satu kita jual design dan kita jual servis kita buat design, ataupun kita buat karya, kita jual kita punya karya. Satu lagi adalah proses kita membuat tu, kita boleh buat dia, kita rakam dan kita boleh jadikan dia content kat YouTube dan kita boleh generate income daripada YouTube. Apa kata kita buat macam tu? Tak nak try Sony Xperia One. Saya tak upgrade phone lah, Jan. Saya pakai kamera kamera lah, pakai kamera. Sebab kamera ni dia punya features dia best. Tengok saya letak tangan saya kat sini, dia boleh fokus, muka saya blur dan saya boleh outkan dan respon dia cepat juga. Dulu saya pakai kamera webcam. Webcam ni dia punya gambar dia tak berapa nice sangat. Ni webcam dia Logitech C922. Okay. So dah nampak dah bergulung tu, simpan sekejap. Saya dah pakai kamera ni. Right. Boleh buat product review. Boleh buat review. Okay. Product review dapat tu. Sharp kan. Nice kan. Model apa? Sony ZV-1. Sony ZV-1. Sony ZV-1. Yes, boleh tahan laju focusing. Tapi dia punya kamera bukan dia punya lens tu tak boleh cabut lah. Dia bukan interchangeable punya lens. Dia macam digital lens je lah. Boleh lah nak buat macam ni. Kamera apa tadi? Sony ZV-1. Sony ZV-1. Saya type lah Sony ZV-1. Okay. Best kan? So kalau ada produk, okay, kita nak cerita pasal produk ni, kita tunjuk, fokus, nampak? Okay, tengah minum teh. Right. Tak payah nak buat apa yang macam phone kan, kita kena tutup muka kita buat macam ni kan. Tutup mata kan. Tak perlu, angkat je ni, terus dia zoom, muka kita blur kat belakang. Dan okay, beli. Okay, beli Usha lah. Beli Usha Sony ZV-1 tu harga dia around 3,000 lah 3,000. Best lah. Dia punya kamera tu dia ada flip. So kalau nak buat vlog, kita flipkan dia punya display kat belakang tu, screen tu, dan kita boleh tengok masa kita shoot. Saya sebenarnya ada hutang nak membuat tutorial macam mana nak buat IG live ni. Okay, kita buat kepada kita feedkan dekat daripada OBS kan. OBS masuk ke IG live. Jan Horti, saya buat juga freelance tapi job slow gila. Nak marketing tak reti, dah cari kerja, alhamdulillah dah 3 bulan. Okay, alhamdulillah ada juga kerja. Saya rasa ramai je yang nak kerja. Okay, sebenarnya tu kalau nak kerja, siapa designer yang tengah cari kerja tu, tu Muhammad Fidas Mai tu dia tengah cari designer. Dan ada juga kawan-kawan saya yang sedang cari designer juga kan. Cuma saya rasa zaman sekarang ni keperluan designer ni dia ramai orang yang nak ke arah menyediakan design untuk social media content, social media promotion. Tu siapa yang nak kerja boleh PM tu Muhammad Fidas. Dah berapa lama dia cari tu. Tapi itulah, nak kena faham skop kerja yang untuk social media ni. Yang social media ni banyak orang nak. Banyak orang nak digital content, betul? So bolehlah nak edit untuk grafik untuk social media, buat video editing sikit-sikit. Okay, just letak harga yang betul je lah. Letak harga yang betul, dapat kerja, alhamdulillah lah kan. Okay, mungkin social media ni bagi saya kan, dia punya learning ni banyak. Dia punya learning dia banyak. Mungkin kerjanya nampak macam ada banyak kerja yang kita nak kena buat. Tapi itulah satu lagi, company pun janganlah terlalu pressurekan designer ni. Sampaikan content pun nak kena buat writing. Designer ni kadang-kadang bila kena buat writing, dia jahanam sikit. Otak dia bukan otak writing. So content writing mungkin ada orang lain,
dia just fokus kepada dia punya visual, then okay kan. Tapi ada juga orang yang boleh buat, writing boleh buat, design boleh buat, video boleh buat. Tu up sikit lah harga gaji dia kan. Okay. Tapi tu, betul, digital content ni memang satu benda yang ada keperluan dan ada dia punya demand dia tu sebenarnya sangat tinggi. Sebab sekarang ni dikarenakan COVID ni, ramai orang duduk rumah, jadi bisnes-bisnes ni dia banyak terpaksa nak pushkan konten ni. Sebenarnya kalau bukan COVID ni pun sebenarnya keperluan ni pun dah ada. Kan sekarang pun saya kerja based on social media ads. Tapi rasa puas juga kadang-kadang. Farhan Amran, pendapat tuan jenis nak siapkan design dulu baru bayar. Kawan-kawan ni satu hal juga kan, kadang-kadang macam mana nak cakap saya tertarik dengan satu cerita lah baru-baru ni kita dikejutkan dengan pemergian arwah kartunis AI. Ada satu cerita yang ditulis oleh kartunis Sirih dekat Facebook dia. Arwah kartunis AI ni dia sakit dia sakit dah lama. Jadi kartunis Sirih ni dia cuba nak bantulah dia bantu, dia pergi kat rumah kartunis AI ni, dia kata, bro, bagikan aku satu karya kau, aku boleh buat t-shirt dan kita jual dan kita splitkan dia punya harga. Okay. Tahu apa jawapan kartunis AI? Arwah kata, dia kata, biarlah kita berkawan saja, jangan libatkan bisnes di antara kita, nanti macam-macam benda boleh berlaku yang boleh mengeruhkan persahabatan. Something like that lah. Ayat tepat tu mungkin kena tengok balik dekat kartun Sirih punya Facebook. Tetapi bisnes dengan kawan-kawan ni dia ni sikit lah. Macam tu lah kan. Kadang-kadang tak sampai hati kadang-kadang. Tapi kalau boleh faham proses, prosedur, kalau kita boleh hormat, dia pun boleh hormat kita punya proses kerja, baguslah kan. Maksudnya kita minta deposit, dia bagi deposit, kita dah selesai design, dia bayar kita dan kita deliver macam profesional. Itu lebih bagus lah. Tapi kalau macam ala kawan-kawan ini baik tak payah buat lah. Nanti sakit hati je. Bukan sekat kawan-kawan, kadang-kadang dengan saudara mara pun sama juga. Ni benda-benda nak kena elakkan macam gini lah. Kadang-kadang kita nak bantu kawan, tapi bagi saya lah kalau saya nak bantu kawan pun kita kena buat secara profesional. Okay, aku nak bagi kau job, tapi bagi aku quotation, bagi aku invoice dan sebagainya. Okay, dan kita deal, selesai kerja kita bayar, barulah tolong kawan. Okay, ada satu lagi benda lah yang saya selalu buat. Mungkin siapa pernah experience dengan saya lah. Kadang-kadang saya dapat job, saya tahulah dia punya range harga saya dengan klien berapa. Kemudian saya minta harga daripada kawan saya tu untuk servis dia. Okay, katakanlah dia bagi saya, okay bro, dia kata servis gini-gini, aku charge kau 600. Dia charge saya 600. Tapi saya tahu harga yang saya akan dapat daripada klien dan saya tahu saya boleh untung kan. Saya cakap dia, okay bro, harga kau tu okay, tapi kau quote kat aku 900 contohnya. Betul, wah, dia kata first time ni dapat klien yang suruh up harga, bukan yang suruh turun harga. Okay, jadi kita tolong kawan. Macam tu lah cara tolong kawan. Hafizul Aldini, salam bang. Semalam saya nampak abang kat Clubhouse. Semalam tu terjebak lepak-lepak kat Clubhouse tu. Sembang dekat pukul 1 juga. Dan mula-mula dengar je kan. Satu tersembang dan layan. Menarik juga. Apa lagi soalan ni? Bukan tak nak tolong member, tapi saya terpaksa buat target user luar kawasan. Ya, okay. Yalah, kita decide lah. Kita decide apa yang kita nak buat. Usna kata betul juga bisnes dengan kawan sampai ada putus kawan tak profesional langsung. Betul? Soalan macam mana nak tengok harga pricing untuk logo ke vektor? Nak tengok kat mana? Okey, saya simpan soalan tu. Macam mana dapatkan color dan font yang sesuai? Fidaus Bob kata share sikit PC spec untuk Windows. Sekejap kita jawab satu-satu. Tentang harga pricing untuk logo. Okey. Saya rasa kan every time saya buat live kan mesti ada tanya soalan pasal macam mana nak setting harga. Okay, saya masih ada hutang. Memang saya nak buat video satu nak cerita pasal macam mana nak setkan harga. Harga servis sebagai designer ni. Okay, harga servis sebagai designer. Sebab sebenarnya
saya kalau kita duk tengok price list yang orang share dekat contohnya kat Facebook ke kat mana-mana lah, dekat dia punya website ke dan sebagainya. Okay, saya jenis orang yang tak prefer price list base punya kerja. Sebab bagi saya, kalau kita buat projek, dia adalah projek base punya harga. Setiap projek ada treatment yang berbeza. Setiap projek ada keperluan klien yang berbeza. Jadi harga tu akan berbeza daripada satu projek ke satu projek. Kita mungkin ada idea lah berapa harga tu akan jadi kan, berdasarkan pengalaman dan projek-projek yang kita biasa buat sebelum ni. Tapi tak boleh jadikan price list. Maksudnya, katalah logo tu harga 300, semua klien kita buat 300. Tak boleh, sebab nanti klien B akan minta, boleh tak kau bagi aku gini-gini. So kita punya kerja kita, long hours, dia punya hours kerja yang kita masukkan tu tak sama dengan kerja yang kita buat dengan klien yang A sebelum tu. Mungkin permintaannya banyak sikit. So kita nak kena tahu macam mana nak ratekan kita punya servis kita tadi by masa dengan by kos-kos lain yang akan masuk dalam projek tersebut. Alright, so macam mana nak dapatkan colour dengan font yang sesuai? Okay, tadi saya dah cerita ada satu website yang saya sharekan, nama dia coolers.co. Saya type balik coolers.co. Ini untuk colour combination. Kemudian untuk font combination boleh pergi je dekat Google, typekan keyword dia font combination. Tools ada banyak Ada banyak kombinasi. Cuma kita nak faham dia punya keyword dia adalah colour dengan font ni, dia ada dia punya karakter, dia ada dia punya emosi dia ada dia punya psychological part dia dalam kita punya design. So kalau kita buat design yang nampak nak menampakkan serius, jadi kita nak kena tunjukkan ataupun kita nak kena pilih warna yang menampakkan serius, warna yang nampakkan marah, warna yang nampakkan warning, peringatan. Begitu juga dengan font. So dia ada karakter dia ada lenggok-lenggok dia ada dia punya psikologi dia tu. Itu keyword dia. So boleh search ni dekat Google, color psychology dengan font psychology. Kalau fokus branding, potensi besar tak atau susah? Okay, sebenarnya bila kita buat design ni, kita faham tentang elemen-elemen branding tu secara tak langsung. Tentang warna, tentang psikologi, tentang advertising lah semua tu kan. Cuma bila kita buat design pada peringkat awal ni, biasanya kita fokus kepada benda yang simple-simple. Macam buat logo. Buat logo dah, buat poster dah. Benda yang gitu-gitu je, yang macam runcit lah. Kita buat sekali settle kan. Tapi sampai satu masa ni, kita akan berfikiran, kenapa aku tak boleh upgrade aku punya servis ni? Instead of aku buat benda yang kecil-kecil ni, aku kumpulkan semua ni, aku bagi satu servis branding. Branding ni aku jumpa klien, aku bagi nasihat. Okay, kau nak buat bisnes, kau nak buat iklan, okay, kau nak buat satu identiti yang baru ataupun bisnes yang baru. Kita cerita pasal branding. Kau nak pilih warna apa? Kenapa pilih warna? Bisnes kau pasal apa? Siapa target audience kau? Okay, kau nak guna elemen macam mana? Jadi kita buat dia satu package branding. Sebenarnya makan besar boleh berlaku kat situ, kan? Cuma kita kena ada banyak ilmu lah pasal branding ni. Nak kena tahu macam mana nak consult klien, macam mana nak educate klien tentang branding, so that bila kita buat design untuk dia dapat pasal branding tu, dia dapat ilmu branding tu, dan kita dapat juga membantu dia untuk membina branding tu. Branding ni bukan design je. Branding ni sebenarnya banyak elemen lain yang bukan visual. Contohnya cara bercakap tu pun branding juga. So kalau company tu, contoh macam Bob, dia ada dia punya Bob Firdaus kan, yang tengah menonton kita punya sesi ni. Saya bagi contoh. Boleh Bob, aku bagi contoh kau. Kau ada satu gym, nama dia Absolute Fit. Betul Lupa dah nama gym kau tu. Alright. Dia punya staff dia, macam mana dia nak train staff dia supaya kalau dia buat video daripada dia punya gym, ataupun kalau staff kalau trainer dia buat buat kelas, dia mesti ada gaya tertentu yang mengatakan inilah gym dia. Inilah gym Absolute. Kan? Kalau pakaian dia nampak visual dia, okay, warna dia, pakaian dia, logo dia dan sebagainya, tapi the way trainer dia pakai, baju tak in ke, dia punya style, dia punya kasut ke dan sebagainya, itu adalah branding dan sebagainya. Okay, jadi
Branding ni banyak. Cara gym jawab telefon pun, ataupun cara company jawab telefon tu pun adalah branding juga. Kan? Okay, kita jawablah Bob punya ni soalan. Kita dah pakai nama dia banyak sangat. Okay, pasal nak komputer nak edit video ni, nak carilah spek yang ada graphic card yang tinggi, Bob. Kalau boleh dedicated, jangan pakai yang built-in, cari yang dedicated graphic card. Okay, cari spek gamers tu je, senang. Gamers dia punya graphic card tu dedicated. Kalau ikut zaman sekarang ni, kau shoot video pun nak high power, so carilah yang 6GB punya graphic card. Siapa lagi komen ni? Jan, bab pricing memang soalan kejam. Is macam privacy things. Yep. Setiap orang ada formula dia sendirilah untuk pricing. Aiman Malik, macam mana kita boleh survey harga market untuk kita sesuai letak harga supaya tak ganggu harga market? Okey. Yang gini biasanya kita harga market ni pun kadang-kadang berterabur juga kan. Kadang-kadang kalau dia punya market tu, market segmen dia yang ini rendah sangat, kalau harga market dia corporate tinggi sangat. So kita nak tahu pula kita nak masuk market segmen yang mana. Kalau kita masuk market segmen contohnya untuk IKS, industri kecil punya audience, so kita tak boleh letak harga corporate, tak mampu dia nak bayar. Okay, so kalau kita main yang small medium ataupun yang corporate, kita nak yang besar-besar sikit, mungkin harga kita boleh premium. So nak kena tahu. So kat mana nak survey ni, biasanya rajin-rajin lah sembang-sembang dengan dengan grup-grup graphic designer ni, ataupun sebenarnya boleh je buat price range kita sendiri. Itulah, nak kena tahu macam mana nak kira rate kita sebenarnya. Itu yang penting. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat harga kita yang betul, kita sebenarnya tak perlu nak peduli sangat harga orang. Kita tahu kita berada di market segmen yang betul, dan klien kita boleh terima dengan harga range yang itu. Dan kita tahulah, kita boleh tengok kalau kita letak harga tinggi contohnya, contoh kalau saya buat logo, saya letak harga logo tu 1,500 contohnya, dan ramai orang datang kat kita, ataupun kita tu yang market segmen kita try target tu semua kata mahal. Jadi market segmen yang kita try untuk approach ni tak betul. Kita kena alihkan kepada market segmen kita yang boleh terima dengan harga 1,500 ni. Ada, cuma kita nak kena tahu kat mana kita nak target. Kalau kita dok push harga 1,500 ni dekat market segmen yang tak mampu, sampai bila pun tak boleh. Okay, so nak kena tahu sikit pasal bisnes, kan? Bisnes kita nak bawa ke mana? Okay, kalau kita dah ada certain level, let's say level kita dah ada kat sini, tinggi, harga kita mungkin daripada 1,000 ke atas. So kita nak layan tak job-job kecil ni? Itu satu persoalan juga, kita nak ambil ke tak? That's why kadang-kadang macam team saya, sometimes kita tolak job-job ni. Tolak job bermaksud kerana dia tak meet kita punya range tu. Dia tak mampu, ataupun dia di luar kita punya target. Sama ada dia terlalu tinggi ataupun dia terlalu rendah. Kenapa yang terlalu tinggi saya tolak juga? Sebab terlalu tinggi tu bermaksud dalam amount yang banyak. Let's say tadi saya kata, saya buat servis, katalah buat logo dengan harga 1,500. Tiba-tiba datang ada company ni, dia offer, okay, aku nak kau buat logo ni dengan branding aku bagi kau 15,000 contohnya. Kita dengar, 15,000 masuk ni. Tapi kena faham, dengan 15,000 tu tadi, kerja yang kita akan buat, mampukah tim kita deliver? So jangan tamak. Sometimes nanti berkecai kita nanti, berterabur, sebab kita assume kita dapat duit banyak, tapi kita tak boleh manage. Bila kita dapat klien yang besar-besar macam gini, dia akan minta kita punya komitmen. Kena present, kena tukar banyak kali, kena itu, ini. Dengan 15,000 puas hatilah. Kan? Tapi tim kita mampu tak nak layan semua ni? Okay? Alright. So Liana, macam mana nak start freelance as a part time sebab masih newbie? Okay, freelance ni dia macam business. Saya selalu cakap, siapa yang pernah join sebelum ni pun saya cakap, freelance ni adalah macam business. So bila kita dah ada nak buat servis, kita nak kena promote. Okay, kita nak kena ada portfolio. Kita kena tahu kat mana kita nak cari kita punya audience, kat mana kita cari kita punya market. Servis apa kita nak buat, package macam mana kita nak bagi. Okay, yang penting promotion lah. Kalau kita buat servis, kita tak beritahu orang kita buat servis apa,
kita tak buat marketing, tak ada job lah. Okay, Daing Zikri, macam mana nak belajar photo manipulation? Okay, ini kalau belajar kat YouTube pun banyak. Tapi rasanya macam kita nak plan lah. Macam kita nak plan nak buat kelas lah, photo manipulation ni. Nanti tunggukan lah Daing. Alright, elemen maksudnya corak tambahan ke. Elemen kita kena belajar. Elemen visual tu apa? Elemen dalam design tu apa? Dia ada line, dia ada shape, dia ada form, dia ada colour, dia ada macam-macam. So elemen tu maksudnya macam-macam benda yang boleh dijadikan elemen visual tu. Tak semestinya corak. Okay, garisan pun boleh jadi elemen juga. Absolute wellness. Thank you Bob. Ingat hijau, ingat absolute. Macam tu. Bang, baju tu lawa. Baju ni. Okay, nanti kita open order. Pernah offer nak cantikkan resume kawan-kawan, letak range harga RM10 pun blue tick kata mahal. Okay. Itulah market segment kan. Market segmentnya Farhan. Market segment RM10. Itulah, tak tahulah kan. Tak nak cakap juga ni. RM10 pun mahal. Tapi itulah sebab kawan-kawan kan. Ada juga kes di mana kita macam saya lah, kadang-kadang saya dengan kawan-kawan ni, instead of saya tak nak buat servis yang official dengan orang, kita just nak tolong je. Mungkin kita ada masa lah, contohnya kita ada masa, kita boleh je buat, aku buat je lah untuk kau, nanti kau belanja lah aku apa-apa kan, boleh je lah. So kita tak harga, so kita pun tak ada harapan sangat. So whatever yang dia nak bagi, dia bagilah. So kita bersyukur je lah. Kadang-kadang macam gitu, daripada sakit hati tak dapat bayaran kan, so kita redakan je lah macam gitu. Kadang-kadang ada, tapi jangan buat selalu, rugi nanti. Kalau ada masa lapang boleh kan. Kadang-kadang kita ambil lah peluang untuk kita beramal. Kadang kerja je nak duit je pun, Yelah nak duit juga kan. Tapi kadang-kadang buatlah kerja amal sikit. Ada soalan lagi. Liana, ambil intern tak tempat tu? Kita pernah ambil intern, cuma buat masa sekarang ni kita hold dulu sebab kita punya office pun tak buka. PKP ni semua, kita pun tak masuk office. Afif Jafri, salam tu nak tanya, kalau macam dalam advertising agency, siapa yang tentukan creative direction untuk design tu? Okay, dekat dalam advertising ni, dia ada level-level direction dia. Okay, kalau kita tahu dia punya yang paling tinggi dia adalah CD, creative director. Kemudian barulah dia datang pada art director, lepas tu barulah ada yang designer tu. Okay, tapi yang tentukan hala tuju, biasanya creative director ni dia akan tengok overall dari segi marketing dia, dari segi branding dia, dari segi costing dan sebagainya. So yang CD ni akan tengok. Jadi untuk direction yang lebih menjurus kepada design ni biasanya akan ditentukan oleh art director lah, AD, art director. So designer akan menurut kata ataupun menurut arahan art director. Itu biasa company yang ada dia punya grade ataupun dia punya susu galur arahan kerja dia yang betul lah, yang proper. Tapi kalau macam company-company yang kecil-kecil ni, ada director pun tak ada, direct kepada bos. Itu yang biasanya pening sikit untuk designer yang tak boleh nak faham arahan bos. Bos cakap benda yang bukan yang raw, yang bos pun tak reti nak translate kepada art direction. Okay, designer pula tak reti, tak faham pasal business direction. So tu yang dia punya signal dia agak sikit berkecamuk di antaranya tu. Tu selalunya gitu. Jadi that's why saya selalu suggest designer ni kalau dia nak berkembang untuk memajukan diri, ambil, sebab kita biasa buat design ni untuk orang-orang yang buat advertising, untuk orang-orang yang buat business, jadi buat marketing dan sebagainya. Jadi elok juga ambil tahu pasal business marketing. InsyaAllah masa akan datang nanti, 5 tahun ke 10 tahun nanti, kita punya thinking pasal design ni akan up sikit. Designer jadi macam robot. Yes, designer akan jadi macam operator kan. Dia itu yang kadang-kadang bila bos tak reti nak explain, dia duduk tepi, kau letak ni kat sini, kau letak ni kat sini, kau letak kat sini. Okey. Kita bos mana bos? Kiri, okey kiri. Bos mana bos? Kanan-kanan sikit, kanan-kanan. Dia ikut je. Itu kita panggil dia operator. Design operator. Dia tak jadi designer, dia graphic operator. Dia bukan graphic designer.
Maybe boleh share next live cara freelancer nak marketing diri sebab tak ramai reti nak bagi dia orang kenal. Boleh insyaAllah. Okay, nanti kita akan perkenalkan dan mungkin nanti saya minta Syafiq juga untuk sediakan konten yang untuk freelancer market diri. Boleh, thank you. Very good advice. Okay guys, kita sudahkan dulu kita punya sesi hari ini. Thank you kerana join, thank you kerana komen, thank you kerana berbincang-bincang. Dan nanti kita ada kita sambung lagi lah di sesi live yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi next time.